Jadi macam mana ni? Mungkin Is boleh bantu sebagai seorang siswi. Bagi saya, bergantung pada mahasiswa itu tersebut. Macam mana sepatutnya dia menggunakan masa sebaiknya di universiti untuk mengeksplor bidang yang dia terokai supaya lebih faham lagi apa sebenarnya yang dia belajar, dan teori itu boleh diaplikasikan kepada di alam pekerjaan nanti. Apa yang patut mereka lakukan, Is? Bagi contoh, macam mana cara mereka untuk mengembangkan minat mereka, kebolehan mereka semasa berada di universiti? Mungkin Is boleh bantu juga. Bagi saya, dan universiti biasanya akan adakan latihan industri ataupun praktikal 4 bulan untuk para mahasiswa, dan masa itu sepatutnya mahasiswa menggunakan dengan sebaik mungkin. Anda menyatakan sepatutnya. Mengapa sepatutnya? Bermakna ramai rakan-rakan anda tak buat begitu? Saya akui ramai juga mahasiswa yang tidak ambil kisah sebab dia mengejar pointer. Berapa ramai daripada 10 orang mungkin? Mungkin ramai itu perkataan yang bahaya saya rasa. Ya, tapi bagi saya dalam mungkin sama 5/10 bagi saya. 5/10. Satu perangkaan yang pada saya merisaukan. Saya simpan dulu jawapan anda kerana kita ada lagi seorang pemanggil untuk bersama kita. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan teruskan. Saya taklah terpelajar macam 3 waktu kita yang ada kat situ. Ya. Tapi teori dan praktikal itu, kalau kita tengok daripada kejadian kita pun, Muhammad ya. Jadi asal kita sebenarnya kalau ada memang ada kerangka. Tapi sebelum ada kerangka tu ada teori dia dulu. Ada sabda, ada firman yang turun dahulu kan. Ya. Jadi saya fikir teori dengan praktikal ni sebenarnya. Kita tengok tadi tuan cakap dengan perkataan kerangka tu, saya amat setuju dengan kerangka. Kita nak dirikan satu rumah, kalau kita tak ada tapak, kita tiada tapak, kita tak ada nak memikirkan sesuatu untuk kita dirikan satu rumah di tapak itu. Tapi kerangka rumah itu akan wujud bila kita ada teori dia. Kemudian baru kita praktikalkan kerangka rumah itu. Ya. Jadi cadangan saya. Okey. Teori dan praktikal ni, kalau bagi saya, bagi mereka-mereka yang terpelajar, dia akan ambil benda itu seimbang. Umpama dacing yang duduk kiri dan kanannya ada tempat timbangnya dan beratnya leveling. Jadi itu bagi saya, kalau difikirkan memang, kalau kita sudah ada satu tahap kepimpinan pada kita. Ya. Kepimpinan, kalau kita memang bijak laksana dan kita tahu segala etika yang ada, kita tidak akan memberontak dalam diri kita. Kita akan renungkan, kita tafakurkan, baru kita adakan satu-satu strategi. Okey. Allah Alam. Okey, terima kasih Saudara Hamid daripada Negeri Sembilan. Anda ingin komen tentang pendapat yang diberikan oleh Saudara Hamid? Zahir? Sebenarnya saudara daripada panggilan kedua tadi memang bernas lah. Sebab sebenarnya related dengan apa yang dikaitkan tentang kerangka tadi, saya nak komen. Sebenarnya saya sendiri berlatar belakangkan IKM. Sewaktu saya di Institut Kemahiran Mara dulu, saya ditekankan, saya mengambil jurusan bangunan. Saya diajar bagaimana hands on dari segi nak ikat bata. Saya diajar bagaimana nak plaster, tiling, semua saya diajar. Saya memikirkan seandainya saya gagal untuk meneruskan pelajaran ke peringkat diploma pada masa ini di Kolej Kemahiran Tinggi Mara ini, saya merasakan seandainya saya tamat pada masa peringkat sijil, saya yakin saya mampu boleh berdiri kaki sendiri dengan ada hands on yang telah dibekalkan kepada saya. Jadi saya melihat teori dan kemahiran ini secara peribadi, dan saya yakin bahawa teori dan kemahiran ini seperti yang pemanggil kedua katakan, perlu seiring, perlu seimbang. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat sebagai contohnya Abang Mazli, kalau kita lihat seorang tu mempunyai keinginan nak kait buah rambutan ni, mempunyai keinginan nak kait buah rambutan, tetapi kita lihat daripada segi ilmu dan segi asas dia ada keinginan ada nak kait buah rambutan, tetapi tangannya tidak mampu untuk kait. Tak kira lah sama ada OKU ataupun tangannya kudung sewaktu main meriam waktu hari raya. Tapi kita perlu lihat di sini, kita perlu lihat bahawa dengan dia ada teori, tetapi dia daripada segi kemahiran dia tidak ada. Dan itu yang ingin saya relatekan. Dan kalau kita lihat sebaliknya juga, dia mempunyai tools yang cukup. Dia mempunyai galah, tetapi daripada segi teori ataupun kaedah dia tidak tahu langsung. Jadi kita dapat lihat bahawa di sini betapa perkaitan, betapa hubung kait antara teori dan kemahiran. Dan seandainya teori dan kemahiran ini dapat diseiringkan, dapat diseimbangkan, dapat di satu hala tujukan, saya yakin seorang itu dapat menjadi seorang yang berguna. Jadi dan kalau saya rangkumkan apa yang telah anda nyatakan, teori itu adalah ilmu. Betul? Anda setuju? Saya setuju. Okey, kalau mengikut Kamus Besar di sini nyatakan bahawa ilmu, pengetahuan dalam perkara dunia akhirat, zahir dan batin, kajian
kepada diri dan hadirnya makna dalam diri seseorang. Mengenai ilmu di dalam diri. Dalam persoalan ilmu dan praktikal ini, mereka sering bergaduh yang mana penting, yang mana tidak. Tapi perlu kita faham, di kalangan rakan-rakan anda dan pimpinan-pimpinan anda, ada pelajar yang mana mereka bijak menghafal teori, sebut pasal teori A, B, C sampai Z, semuanya dia tahu. Tapi ada juga pelajar yang apabila kita sentuh soal teori, mereka gagal mengemukakan teori, tapi apabila diberi masalah, mereka lebih praktikal dalam menyelesaikan masalah. Jadi kerangka minda yang berbeza ini sebenarnya menyebabkan mungkin berlakunya loophole dengan izin ataupun lubang di mana ada perbezaan di antara pelajar yang bijak menghafal dan bijak menyelesaikan masalah. Anda setuju, Saudari Is? Saya setuju juga sebab kebanyakan pelajar yang lebih pada teori, dia gagal untuk mengaplikasikan teori yang dipelajarinya ke arah praktikal. Jadi bagi saya sepatutnya mahasiswa itu perlu seimbangkan antara teori dan perlu bijak mengaplikasikan teori yang dia belajar tu ke arah praktikal. Sebab orang yang bagi saya orang yang belajar teori ni dia lebih mahir ataupun dia lebih faham konsep sesuatu benda itu dan sepatutnya boleh diaplikasikan dengan berkesan berbanding kalau bagi saya praktikal dia hanya boleh menyelesaikan tetapi tidak tahu apa yang diselesaikan. Okey. Apa yang telah anda nyatakan memberikan saya satu soalan baru yang saya akan kongsi dengan anda. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika bersama kembali di dalam Suara Siswa selepas ini. Satu suara, satu matlamat hanya dalam Suara Siswa. Malam ini kita masih lagi hangat membincangkan sama ada teori ataupun praktikal yang lebih penting. Jadi itu yang sedang hangat didebatkan sama ada dalam forum, dalam blog, dalam surat khabar, apatah lagi di atas pentas Suara Siswa ini. Dan saya percaya kita ada soalan daripada penonton yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Mahadan. Soalan saya, latihan dalam bentuk praktikal kadang-kadang memerlukan mahasiswa untuk keluar dan memerlukan wang kos sendiri. Jadi saya sarankan agar pihak badan NGO dan juga syarikat-syarikat swasta memberi bantuan supaya dapat meringankan beban mahasiswa tersebut. Okey, terima kasih. Satu saranan yang saya rasa cukup bernas. Dan kita ada soalan kedua daripada penonton. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azam binti Yahya. Okey, apakah pendapat ahli panel mengenai pemilihan jurusan yang yang berdasarkan minat dengan peluang pekerjaan? Silakan. Okey, terima kasih. Satu soalan yang saya rasa anda patut jawab sebagai pemimpin pelajar. Yang pertama tadi mungkin pendapat beliau. Yang soalan kedua ni yang saya nak cuba rungkai. Pemilihan jurusan. Mungkin saudara boleh teruskan. Terima kasih Saudara Fazli. Jadi bila dikatakan tentang pemilihan antara minat dengan ruang yang diberikan untuk jurusan itulah, memang betul kita harus mengutamakan minat kita dalam pemilihan jurusan. Kerana dengan ada minat, kita akan datangnya kesungguhan. Tetapi tidak semua minat kita dapat dipenuhkanlah oleh kerajaan. Kerajaan tak menyediakan tempat, contohnya dalam jurusan perubatan, kerajaan hanya menyediakan 1000 tempat setahun. Jadi mungkin yang minat tu 500,000. Tapi takkanlah kerajaan nak semua 500,000 harus diutamakan lah. Jadi pada pendapat saya memang betul minat harus diutamakan, tapi dia haruslah disilangkan belakang tu, di backupkan lah di belakangnya dengan mungkin minat yang kedua, minat ketiga. Kita kan sering ditanya oleh guru kita masa suara rendah, apa minat pertama awak, cita-cita pertama, kedua, ketiga kan. Jadi dalam pemilihan bidang pun kita harus pelbagaikanlah minat kita. Dan mereka mungkin tak boleh terlalu memilih. Memang tidak terlalu memilih lah. Tapi jika kita ingin memilih, maybe mungkin kita boleh berusaha bersungguh-sungguh lah untuk memilih lah. Saya percaya itu yang sedang dilakukan oleh ramai pelajar-pelajar yang bakal menduduki